jama'u Rasulullah sallam iza zasams summa tarji'u najtami'u alfai. Para sahabat kata kami melaksanakan solat Jumaat bersama Nabi apabila matahari tergelincir. Maknanya Nabi tak sebut times pukul 1.20 ke, satu suku ke. Cuma Nabi sebut iaitu condongnya matahari ataupun dipanggil tergelincir. Kemudian kami kembali ikut bayangan-bayangan. Ini sebenarnya sukatan dulu. Masa kita belajar-belajar dulu dengan ustaz-ustaz. Tapi sebab ada teknologi, nama dia jam, maka teknologi itu mengganti kepada matahari sebagai alat untuk menentukan solat kita. Inna solata kanat alal mu'minin kitaban mawquta. Mana semayang ada waktu-waktu yang tertentu. Maka satu hadis daripada Anas, Anas mengatakan Nabi bersabda, annan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli Jumaah hatta taminu syams. Nabi kita Muhammad melaksanakan solat Jumaat ketika matahari condong. Jumlah condong tu mungkin sikit, tidak banyak macam kita sekarang lah. Lagi pula hal ini berarti keluar dari perdebatan, mana tak perlu kita bahas. Tak ada berdebat benda gitu. Kerana para ulama sepakat. Benda yang ulama sepakat, tak payah kita di luar yang bukan ulama ni duk sibuk buat pemikiran. Itu dia bagi qat'i, kata putus ulama. Sebab ulama itu pewaris Nabi. Pewaris Nabi, ya. Maka yang pentingnya setelah tergelincir matahari adalah waktu Jumaat. Masih diperdebat adalah waktu sebelum, yakni sebelum gelincir. Yang ulama ambil kira iaitu sebelum gelincir matahari, dan tak ada perdebatan pendapat dianjurkan pelaksanaan solat Jumaat tergelincir matahari, iaitu antara waktu panas dan waktu sejuk. Tidak juga harus menunggu dingin sebagainya, tidak juga. Sebab kita ada waktu panas, matahari terang, atau waktu sejuk hujan. Kalau negara luar tu waktu iaitu salji dan sebagainya, itu pun tak berdebatkan. Tetapi Nabi melaksanakan setelah gelincir matahari baik pada musim dingin, musim salji, musim sejuk, maupun pada musim panas pada waktu yang sama. Maknanya tak berubah. Waktu hujan ke tak hujan ke, di segi ambil kira matahari itu diambil kira yang paling utama. Oleh kerana itu, dianjurkan bagi khatib yang naik ke atas mimbar agar boleh didengar oleh orang-orang, dan Nabi sendiri berkhutbah atas mimbar. Sahlun bin Sa'id kata, apa dia kata? Arsal Rasulullah ila fulanatin imra'atu qad sammaha Sahlun an muri ulamakan najjar ya'malu li adwadan ajlisu alaihin idza kallamtu nas. Nabi mengirim utusan kepada orang-orang fulan ni, orang tentu. Seorang wanita tersebut oleh Sahal telah menyampaikan, perintahkan anakmu, budakmu agar membuat kayu-kayu, yakni susunan kayu untuk mimbar untukku, agar aku boleh duduk atasnya ketika berbicara kepada manusia. Baik, depan kita ni ada dipanggil mimbar. Mimbar. Mimbar hak dibuat ni bukan suka-suka hati tuan-tuan. Bukan suka-suka hati nak buat. Konon nak tempat tinggi. Ini jelas pada hadis kita hari ni, iaitu arahan Nabi pada seorang, tapi seorang tu nama tak tahu, tapi dia wanita. Maknanya ada orang mungkin beritahu Nabi yang anak wanita ni dia pandai bertukang, dan dia lah boleh buat bentuk mimbar ni. Dan mimbar ni tak ada design. Tidak kata tiru dia orang tu, dia orang ni. Sama dengan Allah cipta kita. Allah cipta manusia ni tidak ada design. Sampai apa setan pun terkejut. Kita ni buat apa-apa, kita kata elok hasil tangan kita, semua tiru orang belakang. Kita ni tak, kita kata warna ni cantik. Tak, warna tu pun Allah buat. Cuba tengok, semua hidup kita ni ada kita tiru orang dan kita join orang lain.
dan kita kata hak kita. Allah tak. Allah buat manusia ni, Allah tak tiru siapa-siapa pun. Tak ada. Tak tiru siapa-siapa pun. Tiba-tiba Allah kata, inni ja'ilun nas, aku jadikan kau manusia. Wa ma khalaq jin wa ins illa liya'budun. Muni adalah orang yang paling baik untuk beribadah. Itu saja Allah kata, dan banyak lagi Allah kata tak kita. Maka hari ni kita dapat tahu bahawa Ummu Hisham binti Haris bin An-Nu'man berkata, tidak aku hafal surah Qaf kecuali melalui lisan Nabi. Beliau baca setiap Jumaat atas mimbar ketika sedang berkhutbah di hadapan orang-orang. Tuan-tuan, mungkin kita kata, Masya Allah, aku ni ayat lazim pun tak lepas lagi. Kan? Sedang-sedang Nabi tiba-tiba baca Qaf, surah yang panjang. Namun, menyampaikan khutbah di atas mimbar tidaklah wajib, sehingga ia berkhutbah atas tanah ataupun tanah-tanah yang dibuat hantaran kenderaan ataupun lain, tetapi dibolehkan kerana sebelum dibuat mimbar, Nabi ketika berkhutbah berdiri atas tanah. Bila? Musim raya, musim Aidil Fitri wa Aidil Adha, Nabi pergi pangkah batang kurma. Nabi kata, haza masjidi. 4 penjuru, tuan-tuan. Maka masa tu belum ada mimbar lagi. Tapi dalam hadis ni, Nabi suruh mengarahkan seorang perempuan agar anak datang untuk buat sesuatu dari bentuk kayu untuk menampakkan khutbah Nabi itu dalam bentuk tinggi. Dan kesimpulannya, kalau Nabi kata qaulin fa'lin sifah takrir itu sunnah. Maknanya mimbar kita ini bukan pandai-pandai nak buat, ngikut pak turut orang-orang dulu, dan ini sunnah. Sunnah fa'lin, perbuatan Nabi. Sunnah qaulin, ucapan Nabi. Sunnah sifah, iaitu akhlak Nabi. Sunnah takrir, dipanggil pengakuan Nabi. Jadi itu bersabit dengan tajuk kita hari ini. Sebab tajuk ni tajuk kedua, bersambung pada tajuk yang lepas. Baik. Dianjurkan letak mimbar ke arah kanan kiblat. Betul ni. Ya, kanan kita kan, belah kanan kita. Kerana Nabi melakukan demikian. Apabila dah yang kedua dah pula Nabi suruh. Pertama suruh buat mimbar yang jumlah tinggi, tidak had. Ada pengalaman ustaz dulu, mimbar berbelit-belit, pusing-pusing sampai pucuk kelapa tingginya. Tapi orang tak cukup 40 orang. Tuan-tuan ya. Kenapa? Sebab mungkin sesuai dengan kadar itu. Naik atas mimbar tu ustaz nampak sampai ke laut. Sampai ke laut tingginya. Pengalaman ustaz ya dengan mimbar ni. Mungkin tuan-tuan ada pengalaman. Kata Abu Qasim Al-Qarqi, setelah menghadap ke arah jemaah, khatib mengucap salam kepada mereka dan mereka menjawab, lalu dia pun duduk. Masya Allah, maknanya itulah aturan yang kita tiap-tiap minggu datangkan. Bagi salam, maka duduk. Duduk itu imam ataupun Bilal azan, laungan azan pertama, laungan azan kedua. Dianjurkan imam atau khatib bila datang untuk mengucap salam kepada semua jemaah. Kemudian apabila naik ke atas mimbar menghadap ke arah hadirin, maka ucap salam kepada mereka lalu duduk hingga para muazzin selesai azan. Maknanya betul tu. Ya, apa yang kita buat dalam bentuk, sebab kita buat adalah daripada anjuran ulama dulu. Cuma kita celik-celik mata tengok gitu dah. Hari ni baru kita dapat maklumat bahawa hak buat ni bukan hanya dipanggil apa? Budaya. Ini bukan budaya ya. Ini adalah sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Az-Zubair apabila naik ke atas mimbar, dia mengucapkan salam. Mana Ibnu Zubair ni khatib lah. Begitu pula dengan Umar Al-Aziz. Umar Al-Aziz ni tuan-tuan ialah Umar Al-Khattab ya. Al-Auza'i, Asy-Syafi'i berpendapat sama tu juga. Namun Malik dan Abu Hanifah berkata tak disunahkan mengucap salam. Ini khilaf. Ini khilaf ya antara mazhab. Menghadap ke kiblat kerana khatib sebut telah mengucap salam ketika datang. Maknanya masa saya datang tadi, saya bersalam dengan seorang sahabat di luar tadi. Dia ambil kira dah.
Ini pendapat siapa tuan-tuan? Malik dan Hanifah. Ya. Saya datang masuk tadi, dia beri salam dah. Maknanya itu pun dia ambil kira cukup. Ya, itu cukup. Menurut kami, ya, katanya pengarang, dalil al-hadis diriwayatkan oleh Jabir, Nabi berkata, kan Rasulullah SAW iza sa'idal mimbar sallama. Tapi ada dalil yang dekat. Apa? Nabi bila naik ke atas mimbar, maka Nabi memberi salam. Maknanya dekat. Maknanya hak ni lagi dekat. Berbeza dengan Hanafi saja. Ya, maka yang bagusnya salam nombor 1 dulu dan jemaah pun jawab salam. Dan hari ni kita bercakap macam dia punya apa? Urutan untuk khatib pagi ni. Ya, hari tajuk urutan-urutannya. Dari Ibnu Umar, dia mengatakan Nabi kita SAW apabila masuk masjid hari Jumaat, maka beliau mengucap salam kepada orang duduk di dekat mimbar, dan setelah naik ke atas mimbar, beliau menghadap ke arah jemaah. Ada dua pendapat. Satu, Nabi mengucap salam dekat-dekat dulu. Satu lagi, apabila naik ke mimbar, mungkin masa tu ada mic untuk semua jemaah. Dua ya. Jadi kita dah ada mic. Sekali salam pun dah sampai habis dah ke belakang dah. Cukup dah untuk kita ni. Dia berkata, adapun Rasulullah naik ke atas mimbar Jumaat, menghadap ke arah orang-orang jemaah, lalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lalu memanjat puja dan puji kepada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahi qail. Dan dibaca ayat lah. Ya, dibaca ayat ya. Maka itu juga merupakan doa. Alhamdulillah ni puji. Sebab tu doa kita pun dengan puji. Apa nak pujinya? Sebab kita Allah pilih. Allah pilih kita hari ni. Mari di hari Sayyidul Ayyam untuk sama-sama berjemaah, berjumpa sahabat, pakai pakaian-pakaian baru dan menyambutnya hari Usbu'iyah, hari Minggu Raya Islam. Raya Islam ni raya mingguan. Berjumpa para sahabat, mari ramai-ramai mendengar nasihat khatib, ataupun dia panggil khitab, ataupun dia panggil nasihat daripada khutbah, poin-poin khutbah yang kita boleh ambil iktibar walaupun hanya seminggu sekali. Bagi orang yang biasa datang majlis ilmu, malam-malam kuliah di masjid, dia datang dengan keadaan yang lebih banyak ilmu lagi. Itulah pentingnya ad-dinun nasihah. Khatib membaca khutbah itu sesuai dengan Nabi kata agama itu nasihat. Nasihat yang paling baik, nasihat ada hubung kait dengan ibadah di rumah Allah dan sebagainya. Itu yang paling baik. Kenapa? Orang mari hanya dengan niat yang satu. Satu niat, tuan-tuan mari tuan-tuan ni. Tidak ada niat lain kan? Kalau kita pergi kenuri, niat nak kenuri ya. Tak tanya awak kemah berapa sewa, menantu awak kat mana, duit hutang ke duit pinjam, tak tanya kan? Tak tanya. Satu, kita pun sama. Kita mari pun sama tuan-tuan. Apabila sama, maka ini namanya Sayyidul Ayyam. Begitu umat Islam ayat tadi dah baca dah surah Jumaat. Bila imam mengucap salam, jemaah harus menjawab. Tuan-tuan ya. Dan dia kata kerana menjawab salam menegaskan permulaan kami duduk hingga para muazzin azan untuk istirahat, dan terusnya khatib membaca khutbah. Ya. Ibnu Umar meriwayatkan, dia berkata Nabi menyampaikan dua khutbah. Betul. Khutbah pertama tentang nasihat, khutbah kedua selawat ke Nabi dan doa-doa kepada semua jemaah, semua umat Islam. Beliau duduk setelah menaiki mimbar hanya para muazzin selesai azan. Kemudian beliau berdiri lalu menyampaikan khutbah, lalu duduk dan tidak berbicara, lalu beliau berdiri lagi untuk menyampaikan khutbah. Maknanya tak boleh kita pandai-pandai shortcut. Lah ni zaman shortcut tuan-tuan banyak. Banyak orang nak shortcut. Tak boleh nak pindah-pindah. Jumaat ni, solat Jumaat buat hari lain tak boleh. Tak boleh. Rugi masa nak mari duk kerja tu, produk kita kurang. Tak boleh. Mesti datang hari Jumaat juga. Sebab apa? Hari Jumaat hari jadinya Adam. Tengok. Hari Jumaat hari kiamat. Tengok.
Kan? Maka kod-kod Jumaat depan kita mari subuh, pagi tu datang yang sangka kalah, mana tahu. Cuba kita cakap gitu. Kita bersyukurlah hari ni tak kiamat lagi. Itu sebenarnya. Kita mari hari ni belum kiamat lagi. Kalau kiamat, tak ada dah Jumaat kan. Gitu. Jadi dalam seminggu bekerja tu, kita fikir pula kod-kod minggu depan. Maknanya ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Banyak ingat pada Allah tu jadi sifat tawaduk. Orang ingat pada Allah ni dia sifat tawaduk. Rendah hati, bukan rendah diri. Kalau rendah diri siapa? Rendah hati ni payah. Nak didik hati payah tuan-tuan. Maka kita didik hati kita. Baik. Masalah lagi katanya, para muazzin mulai mengumandang azan. Azan ialah sebarang tinggal semua jual beli. Ini hubung kait dengan urusan kehidupan. Ya. Ayat tadi pun saya baca, fas'au ila zikrillah wa zal bai' zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kamu tahu, jangan buat tak tahu, jangan ambil tak tahu, jangan buat tak tahu. Makna tak tahu tu kena belajarlah. Kena belajar, kena tengok kan. Sampai dengan azan. Tentang di syariat azan, setelah naik imam khatib ke mimbar, tak ada pendapat berbeza. Tidak ada debat ulama. Kerana memang telah dikumandangkan azan. Sebagaimana Sa'id Yazid berkata, kana nida iza sa'adal imam al-mimbar ala ahdi Nabi SAW wa Abi Bakar wa Umar falamma kana Utsman kasuran nas fazadan nida salis ala zawra. Azan dikumandang oleh imam setelah naik ke mimbar pada zaman Nabi, zaman Abu Bakar, zaman Umar, lalu pada masa Utsman. Kerana masa makin banyak, ditambah azan ada 3 kali. Azan pertama di mana tuan-tuan? Di pasar-pasar. Di pasar. Orang pergi sekarang mudah. Pakai mic, tarik wire sampai ke supermarket. Mudah kan? Ataupun alat-alat elektronik sekarang mudah. Dulu tak. Zaman Utsman, Islam dah berkembang. Utsman suruh azan di pasar. Dan Utsman buat ni tuan-tuan bukan bid'ah. Kita ni cakap Nabi tak buat, kita pun kata bid'ah. Tidak. Kalau ikut Utsman lagi bid'ah kan? Nabi tak suruh dia buat. Kenapa? Kepentingan semasa yang tidak bertentangan dengan keadaan. Tuan-tuan, nak ajak orang kan? Allah ni ajak pakai WhatsApp, ajak pakai media-media, pakai iklan. Tak jadi. Ajak dengan kalimah Allah, hayya 'alal salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal salah, hayya 'alal falah. Kan? Nak hidupkan solat, hidupkan kejayaan, mesti guna dengan kalimah Allah. Kait dengan kalimah Allah. Itu media-media itu boleh juga, tapi tidak ada sunnahnya. Tentang ucapan azan ialah melarang jual beli dan menghuraikan menuju solat Jumaat. Kerana Allah memerintah untuk berangkat, melarang jual beli, berkumandangnya azan berdasar firman Allah, izanu lis-salati min yaumil jum'at fas'au ila zikrillah wa zal bai' zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itulah tuan-tuan sedikit sebanyak ya untuk hari ini kita paparkan bahawa pertama tadi pentingnya kita bersedia awal untuk Jumaat ni. Bukan bersediaan masa nak mari, pagi lagi bersedia. Kalau di surau-surau bersedia malam Jumaat lagi dengan baca yasinnya, dengan kahfinya, kan? Dengan tahlilnya, kan? Situ. Nampak? Nak buat program agama, mesti pilih malam Jumaat, kan? Ada dah. Semua aktiviti kehidupan, semuanya. Dan majlis ilmu. Majlis ilmu, ada negeri-negeri yang Jumaatnya cuti, hari Jumaat isikan dengan majlis ilmu di surau, di masjid, di mana-mana kan. Kita ni mungkin bekerja tak apalah. Maknanya itu. Dan seruan untuk Jumaat ini adalah seruan untuk semua. Untuk lelaki yang balik, yang cukup syarat, baik mustautin atau tak bermustautin. Yang bermustautin ini jangan lebih 3 kali. Sebab Nabi kata lebih sekali Allah kunci pintu hati dia. Pintu hati kita ni kalau Allah kunci tuan-tuan, na'udzubillahi min zalik. Jangan kita tak datang berturut-turut 3 kali tanpa huzur syar'i. Datang tuan-tuan. Ini yang paling pentingnya. Maka dia kata
Pada masa Nabi, azan dia dikumandang setelah duduk imam khatib atas mimbar. Hukum dikaitkan dengan duduknya khatib atas mimbar, bukan dengan lain. Dan duduk membeza antara solat Jumaat yang laksanakan sebelum tergelincir matahari dengan laksanakan setelah tergelincir matahari. Ini zaman Nabi. Al-Qadhi mengemukakan riwayat Ahmad difahamkan diharamkan jual beli dengan tergelincir matahari, walaupun khatib sebagainya ada atas mimbar. Namun pendapat ini tidak benar, kerana Allah Ta'ala mengaitkan pengharaman larangan dengan azan, bukan dengan waktu. Lagipun maksud dari semua alat dapat mengikut solat Jumaat. Dengan begitu dapat dipahami pendapat yang kami mukakan bukan pendapat oleh Ahmad. Ini tuan-tuan kitab saya baca ni, kitab Mughni juzuk yang ketiga, khususnya bersabit dengan solat Jumaat tuan-tuan. Sebab tu kita fokus tazkirah kita Jumaat ni untuk kita mari dengan ada ilmu. Sesiapa yang hadir, kata Abu Hurairah, ya, maka sahalallahu jannah, Allah permudah kita ke syurga. Kita mari dengan melihat ilmu, dan kita mari ini bukan sahaja melihat ilmu. Satu melihat ilmu, satu kewajipan majlis ibadah. Dua perkara tuan-tuan. Tapi kalau kita tambah juga, kita pergilah malam-malam lain di surau-surau, di rumah-rumah Allah, agar boleh menambahkan apa-apa yang kita ibadah, agar ibadah kita tidak statik dan sebagainya. Jadi cukuplah hari ini tuan-tuan. Moga-moga Jumaat ni Jumaat yang terbaik dan barakah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum. Sekian, terima kasih. Wallahu alam. Astagfirullahalazim.